Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu kes review daripada subjek SYI 20703 iaitu Administration of Islamic Law in Malaysia. Yang mana saya mengambil kes Muhammad Faiz Amin bin Rosli versus Maidatul Sarah binti Mio Rosli. Plan saya terdiri daripada 3 orang yang mana saya sendiri, Nur Husna binti Mazdi, nombor metrik 054485. Ahli yang kedua, Nur Atilia Mardiha binti Mukhtar, nombor metrik 054526 dan Nurul Aizah binti Ismail, nombor metrik 054873. Pihak-pihak kes yang terlibat dalam kes ini adalah plaintiff iaitu Muhammad Faiz Amin bin Rosli, defendant Maidatul Sarah binti Mio Rosli, juru nikah adalah Haji Syafi'i Qayyim bin Haji Manaf, hakim yang mengendalikan kes ini adalah Hamidi Syafi'i yang mana merupakan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Terengganu. Kesalahan yang dilakukan oleh defendant dan responden adalah pada 12 Julai 2010, plaintiff iaitu Muhammad Faiz Amin bin Rosli telah berkahwin dengan defendant Maidatul Sarah binti Mio Rosli di rumah juru nikah yang bernama Haji Syafi'i Qayyim bin Haji Manaf dalam wilayah Songkhla, Thailand yang mana berwalikan secara wali hakim kepada juru nikah tersebut. Dalam kes ini, isu yang perlu diputuskan adalah sama ada akad nikah antara plaintiff dan defendant di Songkhla, Thailand itu adakah sah ataupun tidak menurut hukum syarak. Seterusnya, jika didapati sah menurut hukum syarak, adakah ia membolehkan akad nikah tersebut diiktirafkan sebagai akad nikah yang sah bagi semua maksud enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985. Kes ini telah menggunakan 4 enakmen dan akta yang mana yang pertama adalah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 yang menggunakan 3 akta iaitu Seksyen 12, Seksyen 31 dan Seksyen 33/6. Yang kedua, enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 yang mana menggunakan 3 seksyen juga iaitu Seksyen 11, Seksyen 12, Seksyen 12(2)(b). Kemudian enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 yang mana menggunakan Seksyen 2, Seksyen 8, Seksyen 10, Seksyen 22, Seksyen 26, Seksyen 26(3), Seksyen 29 dan Seksyen 107(1). Dan yang terakhir adalah enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Terengganu 2001 yang mana hanya menggunakan Seksyen 83. Akta atau enakmen yang dirujuk dalam kes ini ada 4 yang mana 1 akta dan 3 enakmen. Yang pertama adalah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Seterusnya enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001, enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Terengganu 2001 dan enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985. Bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes ini adalah Mahkamah Rendah Syariah Terengganu. Seterusnya, saya akan menyambung tentang elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Baiklah, plaintiff dan defendant telah melangsungkan pernikahan di luar Malaysia di mana mereka telah bernikah di dalam wilayah Songkhla, Thailand pada 12 Julai 2010 di rumah juru nikah yang bernama Haji Syafi'i Qayyim bin Haji Manaf dan mereka dinikahkan oleh beliau sendiri. Dan mereka telah berkahwin dengan berwalikan wali hakim. Jadi adalah untuk membuktikan dalam kes ini sama ada perkahwinan mereka berdua adalah sah ataupun tidak menurut hukum syarak. Dan jika dikira sah, adakah ia juga sah dan boleh didaftarkan di sisi undang-undang Malaysia. Kemudian berpindah kepada elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam di dalam kes review kami ini. Bidang kuasa, umumnya bidang kuasa mendengar dan memutuskan tindakan dan prosiding berkaitan perkahwinan adalah diberi kepada Mahkamah Tinggi Syariah sebagai bidang kuasa asal. Akan tetapi, Mahkamah Rendah Syariah turut diberi bidang kuasa berdasarkan peruntukan subsection 12(2)(b) yang menyebut bahawa mahkamah rendah dalam bidang kuasa malnya turut boleh mendengar dan memutuskan tindakan atau prosiding yang mahkamah tinggi
turut diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya jika amount atau nilai hal yang dipertikaikan tersebut adalah tidak melebihi RM100,000 atau ia juga tidak dapat dianggarkan dengan wang. Maka untuk memutuskan status pengesahan atau sahnya perkahwinan yang dilangsungkan oleh mana-mana orang Islam, undang-undang sebenarnya telah memperuntukkan dengan jelas tentang apa yang perlu diambil berat dan juga apa yang perlu diberi perhatian oleh pihak mahkamah. Di dalam enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu, Seksyen 107/1, ia telah memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Malaysia, yang mana ia adalah lain daripada perkahwinan yang diakad nikahkan sama ada di Pejabat Konsul Malaysia atau di Suruhanjaya Tinggi atau juga di kedutaan, hendaklah juga ia diiktiraf sebagai sah menurut hukum syarak bagi segala maksud enakmen undang-undang tersebut. Dan bagi enakmen yang sama, Seksyen 10 telah menyebut bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak dikira sah melainkan jika kesemua syarat yang dituntut oleh hukum syarak itu cukup untuk menjadikannya, yakni untuk menjadikan pernikahan tersebut adalah sah. Maka akad nikah adalah dikirakan sah jika dilakukan dengan memenuhi kesemua syarat yang berkait dengan 5 rukun nikah yang telah disepakati, iaitu rukun sirah, yakni lafaz ijab dan qabul, rukun isteri, rukun suami, rukun wali dan rukun 2 saksi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Yang pertama, hujah daripada plaintiff Muhammad Faiz Amin bin Rosli. Plaintiff dalam kes ini telah berkahwin dengan responden pada 12 Julai 2010 di rumah jurunikah bernama Haji Syafi'i Qayyim bin Haji Manaf di wilayah Songkhla, Thailand. Perkahwinan tersebut telah dilangsungkan melalui khidmat ejen berbayar bernama Pak Wan melalui iklan di internet bagi membantu mereka memasuki Thailand dan seterusnya melangsungkan perkahwinan mereka di sana. Selepas selesai melangsungkan akad nikah, Pak Wan telah membawa mereka ke Pejabat Majlis Agama Islam wilayah Songkhla, Thailand untuk mendaftarkan perkahwinan tersebut, dan selepas itu, mereka telah diberikan surat akuan sah perkahwinan di selatan Thailand. Seterusnya ialah hujah daripada pihak defendant, Maidatul Sarah binti Mio Rosli. Memandangkan kelima-lima rukun nikah dan syarat-syarat yang terkandung telah dipatuhi sepenuhnya, pihak defendant berpendapat bahawa akad nikah perkahwinan antara pemohon dengan responden tersebut adalah sebuah akad nikah yang sah mengikut hukum syarak. Untuk menguatkan lagi keyakinan terhadap kebenaran keterangan pemohon di dalam kes ini, pemohon telah bersumpah yamin al-mutammin. Sumpah tersebut telah menguatkan lagi keyakinan bahawa pemohon telah bercakap benar. Oleh kerana itu, akad nikah itu sah mengikut hukum syarak, maka ianya hendaklah diiktiraf sebagai sah menurut undang-undang. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai alasan penghakiman daripada kes ini. Terdapat beberapa undang-undang yang telah diperuntukkan secara spesifik di dalam enakmen Undang-Undang Pentadbiran Kekeluargaan Islam 1985 berkaitan dengan keperluan untuk mematuhi hukum syarak bagi membolehkan sesuatu perkahwinan itu disabitkan sebagai perkahwinan yang sah di sisi hukum syarak. Yang pertama adalah Seksyen 107/1 yang telah memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan orang Islam yang telah dilakukan di luar Malaysia di bawah Seksyen 22 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud enakmen ini jika ia adalah sah menurut hukum syarak. Dan yang kedua, Seksyen 10 dalam enakmen yang sama telah memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut hukum syarak. Oleh itu, peruntukan tersebut dengan jelas telah menyatakan bahawa sesuatu perkahwinan yang dilakukan walaupun mungkin dilakukan dengan tidak mematuhi kehendak undang-undang yang berkuat kuasa, ianya hendaklah diiktiraf sebagai sah
jika ia dilakukan dengan memenuhi semua syarat berkaitan 5 rukun nikah yang telah disepakati, iaitu akhir sekali ialah mengenai keputusan yang telah dijatuhkan di dalam kes ini. Mahkamah telah mensabitkan bahawa akad nikah perkahwinan antara pemohon dengan responden yang telah diadakan pada 12 Julai 2010 ini adalah sebuah akad nikah perkahwinan yang sah menurut hukum syarak dengan berwalikan wali hakim kepada juru nikah bernama Haji Syafi'i Qayyim bin Haji Manaf, iaitu seorang juru nikah bertauliah dan mempunyai bidang kuasa yang sah untuk bertindak sebagai wali hakim, dan seterusnya dengan mas kahwin sebanyak RM100 yang dibayar tunai. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.